Barakallahu fikum. Jadi, okey. Sekarang sahabat-sahabat, saya tunjuk contoh ni dululah. Contoh kalau awak tukar ke sana saja. Kita buat kat sini saja. Dah ada kerusi tu. Panaslah pula Dik. Okey. Baik. Saya nak yang apa jawapan tadi tu? Kerusi tu. Pertama, kalau kita solat jamaah, macam mana kerusi? Ada satu kerusi. So, kerusi berada di mana? Dia kena sebar. Ya. Betul. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Sekarang, saya ni, dah kamu dah tukar dah? Kamu dah tukar? Tak boleh lagi. Okey. Kamu tunjuk, banyak sangat. Kamu tunjuk di sini ya. Subhanallah. Tunjuk area mana? Sini. Yang depan. Mana tu? Panggil dia kan? Sekejap, panggil Dia nak panggil ke? Panggil. Susun juga. Kita kasi jepit dari sini. Pura-pura je. Alas sini. Okey, tak apa, sejadah tu tak apa. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, ni ada ruang pejabat baru yang baru saja masuk semalam. Ni adalah bilik pejabat baru. Allah berikan. Jangan nampakkan, apa tu nama? Jangan nampakkan. Tak apa, kita perempuan saja pun okey. Dik, kena tinggikan tu. Kalau longgarkan kat sini. Okay. Baik. Sahabat, sekarang ni contoh contoh memang. Bila solat berjemaah, ni kerusi. Bila solat jemaah, kerusi, buat lari kerusi tu. Okey. Bila solat jemaah, bukan bawa lari. Kedudukannya adalah sama. Kedudukan kerusi ni dia sama dengan jemaah. Sini Fatin. Awak berdiri tepi sini. Fatin ni ketua PA PA alhamdulillah ada 3 orang. Macam mana ni? Tak dengar suara ni? Okey, tak apa. Ginilah, kamu buka je. Tapi nanti tak sama. Baik. Kamu tolong pegang. Boleh. Kita buka ni. It's okay. Kamu tolong pegang. Baik. Bila berdiri, awak berdiri macam nak solat. So, kedudukannya sama macam ni. Faham ya? Belakang kerusi ni dia sama dengan jemaah tepi ni. Lepas tu dia akan tanya, tapi Ustazah, saya berdiri boleh, cuma masa sujud je saya tak boleh. So, ketika berdiri, orang yang berdiri tu dia akan jadi macam ni. Dia jadi lebih daripada soft. Faham ya? Maka tidak mengapa, dan itulah kaedah dan caranya. Faham ya? Sekiranya kita buat belakang, dia tak sedar hati, dia buat belakang kursi. Nampak Dia buat belakang kursi. Kursi kat belakang. Ini ramai yang buat. Kursi kat belakang. Apa berlaku? Kursi dia ni, dia telah menghalang orang yang solat di belakang. Mulalah orang tu sujud, kepala masuk bawah kerusi satu. Dan kemungkinan memang dia ambil bahagian sujud, bahagian kepala, bahagian anggota sujud yang wajib tu. Dan bila dia tak boleh nak sujud, ataupun bila dia dah tak boleh berdiri, waktu rukun yang dia tidak boleh nak berdiri, dia berduduk. Jadi sekarang sebenarnya berdiri bagi orang yang duduk adalah bahagian belakang ni. Faham tak? Ini nampak duduk, tetapi bagi orang yang tak mampu nak duduk, tak mampu nak berdiri, bahagian ini kan awak berdiri, bahagian belakang awak sini kan? Betul. So bahagian belakang orang yang tak mampu nak berdiri, kalau duduk kursi macam ni, dia juga tidak sama dengan soft. Jadi
kaedah yang lebih tepat adalah ia bukan pasal sah tak sah semayang ni. Ustazah, sama ni saya buat ke belakang, tak sah ke? Sah. Ini bukan soal sah ke tak sah ni. Solat tetap sah. Saf ni kalau tak sama pun tetap sah. Kalau semayang kat Masjidil Haram, Masjidil Nabawi lagilah tak boleh nak sama. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi boleh, Masjidil Haram agak sukar. Sah ni tak sama bengkang bengkok dari segi solat sah. Dari segi cuma ini adalah dari sudut mana lebih tepat. Dan bahkan kalau ke depan ke belakang pun soft untuk jemaah tu tidak putus. Fahami tak putus? Tapi kaedah yang lebih tepat dan lebih betul adalah kalau siapa yang solat duduk atas kerusi ni, tempat belakang ni dia sama dengan tempat ni. Okey, baik. Jadi sekarang saya nak tunjuk contoh solat atas kerusi. Saya tak apa. Terima kasih ya. Cuma awak kena ni. Awak kena Boleh. awak duduk sebelah sini kot. Sebelah sini. Baik. Sekarang solat seorang-seorang atas kerusi kan? Kita pun solat. Allahu Akbar. Pertama, kalau mampu berdiri, wajib berdiri. Ada orang daripada awal dia tak mampu berdiri. Memang lutut dia apa semua dia tak boleh berdiri. Mungkin dia lumpuh separuh badan. So dia memang duduk daripada awal. Jadi berdirinya bermula pada duduk. Tapi ada orang yang mana dia boleh berdiri. Dia yang tak boleh, rukuk pun dia boleh. Yang dia tak boleh adalah sujud saja. Jadi dia wajib berdiri dan dia wajib rukuk dengan sempurna. Sebab itu semua rukun. Kalau yang dia tak mampu hanya duduk, turun ke bawah dia tak boleh, maka dia wajib tuan-tuan sekalian untuk berdiri dan rukuk dengan sempurna. So, kaedahnya adalah, ya, saya kena tunjuk daripada depan. Kaedahnya adalah masa dia angkat takbir, Allahu Akbar. Kita dah bincangkan kan semalam, dah tunjuk dah semua. Okey, lepas tu dia pun baca apa? Lepas tu dia rukuk macam biasa. Lepas dah rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dan dia memang tak boleh duduk. Kalau duduk tak boleh bangun. Dan nak duduk pun dia tak boleh lipat. Maksudnya kecil dia tak boleh duduk. Dia tak boleh nak lipat. Memang dibuktikan, disahkan oleh doktor dan sebagainya. Maka ketika itu dia pun duduk. Masa nak sujud dia duduk. Lepas tu dia pun buat pergerakan sebagai ganti sujud. Ataupun pergerakan itu dia niatkan sujud. Dia mesti niat sujud, bukan pergerakan saja. Dia pun buat Allahu Akbar. Lepas tu duduk antara dua sujud. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Berdiri balik. Okey, rukuk balik semua. Tapi sekiranya daripada awal dia memang tak boleh duduk. Tak boleh bangun, tak boleh berdiri. Lumpuh separuh badan. Atas tapi boleh duduk. Dan dia duduk center. Hadap kiblat. Allahu Akbar. Fatihah apa semua. Lepas tu dia rukuk dengan tunduk, niat rukuk dan tunduk sedikit. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Zikir tu boleh 5 kali, 10 kali pun boleh. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lepas tu sujud dia kena tunduk lebih rendah daripada rukuk. Allahu Akbar. Lepas tu duduk antara dua sujud, tegak macam berdiri. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Allahu Akbar. Subhanallah a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Okey. Jelas ya? Tahiyat. Ustazah, tahiyat macam mana? Sampai tahiyat awal kan? Kalau berdiri Allahu Akbar, tahiyat. Cuma jarilah yang jadi perbezaan sedang tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Lepas tu selesai. Kemudian Allahu Akbar, berdiri. Tahiyat akhir kita bolehlah buat macam ni. Lepas tu kepala macam cara bagaimana kaedah solat tahiyat akhir.
At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut. Lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, jelas ya? So, antara Ustazah, saya boleh duduk atas lantai. Saya boleh duduk atas lantai. Jadi, mana lebih afdal untuk saya duduk atas kursi ke atas lantai? Bila bertembung, lebih utama duduk di atas lantai. Ya, duduk atas lantai. Ada orang, dia, Ustazah, rakaat pertama saya boleh berdiri. Rakaat kedua saya tak boleh berdiri. Rakaat pertama dia gagah lagi. Lepas tu dia boleh rasa lutut dia dah tak kuat. Jadi boleh campur-campur. Boleh jadi macam ni. Dia tengah baca Al-Fatihah. Lepas tu baru dia rasa. Dia rasa tadi boleh. Dia nak cuba juga berdiri. Rukun berdiri. Tiba-tiba tengah-tengah baca Al-Fatihah, dia rasa macam tak kuat. Dia boleh je duduk. Maksudnya, mungkin rakaat pertama, dia boleh berdiri. Rakaat kedua, dia duduk. Masa baca Al-Fatihah. Rakaat ketiga, dia rasa macam boleh berdiri. Dia berdiri balik. Boleh. Maksudnya, berdiri ni kena cuba sedaya upaya. Semampu yang boleh. Tak mampu, baru duduk. Subhanallah. Dan solat itu sempurna walaupun duduk di atas kerusi. Sebab dengan kata Ustazah, duduk atas kerusi tak wujud. Zaman Nabi memang tak ada duduk atas kerusi. Kalau siapa yang tak mampu berdiri, dia duduk di lantai. Tapi duduk di atas kerusi juga diterima. Tidak ada khilaf lah tu. Maksudnya diterima. Janganlah rasa ragu-ragu, boleh je duduk di atas kerusi. Subhanallah. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung bab solat sakit. Sebab kita belum tunjuk solat terlentang macam mana, solat duduk kat bawah macam mana, solat berlunjur kaki macam mana, dan solat atas katil macam mana. Jadi insyaAllah mudah-mudahan perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Petang ni saya akan bertolak balik Terengganu sebab saya belum tukar lagi tempat mengundi. Adik-adik beradik saya yang duduk Kedah, duduk KL sebab suaminya Kedah, suaminya Selangor. Jadi diorang mustahil untuk diorang pun pindah tempat mengundi. Ada Selangor, ada Kedah. Adik-adik saya 10 orang, 10 semua dah boleh mengundi. Saya tetap mengekalkan tempat mengundi di kampung. Sebab kami dua-dua orang Terengganu. Saya orang Kuala Terengganu, Kampung Batu Enam. Setelah saya cabut undi. Tak, saya pangkar. Saya mengundi. Cabut undi tu kalau... tak apalah. Lepas tu, macam saya pula calon kalau cabut undi kan. Jadi, lepas tu kami akan bertolak ke Besut. Kampung suami saya Besut. Jadi, dia pula pergi mengundi kat Besut. So, kami ada di Terengganu hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Ahad. Cara ibu mengandung, sahabat-sahabat, ibu mengandung ni, tuan-puan sekalian, kena kalau saya dapat solat sempurna berdiri, rukuk, sujud sampai terakhir, sampai last sekali, sampai sebelum bersalin. Alhamdulillah. Sebab baby saya semua kecil. Baby saya tak ada yang lebih daripada, tak pernah capai 3. Tak pernah. Ada yang 2.4. Oh faham? 2.6. Paling besar 2.7. Saya sebelum mengandung berat saya 53. Dan berat paling berat kalau saya mengandung 9 bulan 57. Maksudnya saya tak akan kalau saya mengandung macam tu, saya tak akan naik. Saya akan mengurus. Lepas tu yang membesar tu baby je. Sebab itu kalau saya mengandung sampai 9 bulan, esok nak bersalin, ada orang tak perasan saya mengandung. Itu yang saya boleh ceramah. Esok nak bersalin, malam tu saya ceramah lagi. Tapi saya ada cabaran saya apa? Kenapa saya kecil, baby kecil dan saya makin menurun? Sebab saya alahan 9 bulan. Saya alahan teruk 3 bulan, 4 bulan. Saya alah tu sampai pingkak masuk hospital, tak boleh makan. Sampai mengangkat-rangkak lah, badan tu tak berdaya, kena masuk air. Dan saya alahan tu, saya muntah-muntah tu sampai 9 bulan. Tapi alahan yang teruk 4 bulan terawal. Lepas tu begini. Tapi Alhamdulillah kerana tubuh badan tu tidak membesar sangat, jadi tak ada kesukaran.
Sebab itu jangan buat perbandingan. Aku okey je semayang sampai ni, kau ni baru 6 bulan dah mayan duduk. Ada orang bila mengandung, kaki jadi bengkak, macam air. Lepas tu badan dia memang membesar berkali ganda. Dan dia memang tak dapat, bila duduk nak bangun memang tak boleh. Dia cramp. So, wahai ibu-ibu mengandung, pergerakan solat sangat bagus untuk kesihatan. Untuk otot, untuk tubuh badan semua, untuk baby sangat bagus. Semampu boleh berdiri sempurna, rukuk sempurna, sujud sempurna. Kalau sampai peringkat memang tak boleh, kitalah yang tahu bila tahap tak boleh. Maka boleh solat duduk. Esok kita tunjuk solat duduk atas lantai macam mana. Solat atas kursi kita dah tunjuk. Solat atas katil macam mana. Wajib ada kiblat. Macam mana pun wajib ada kiblat. Kalau katil tu ada tayar kat hospital, pusing sikit supaya hadap kiblat. Okey. Bab solat bagi orang nak bersalin. Sampai saat akhir sebelum baby keluar, wajib solat. Contoh dah contraction dah ni. Dah 5 cm. Ya Allah. Allahu Akbar. Oh, sakit dah ni. Oh, laku 6 cari ya. Yelah, 7 kali bersalin ya. Saya 7 anak, 9 kali mengandung. Jadi, ada ramai wanita, padahalnya tak masuk labor room lagi. Dia tengah mula sakit. Sebab sakit contraction ni, dia ada 5 minit sekali. Wajib solat lagi. Walaupun dah keluar darah ketika itu. Disebutkan darah ketika itu bukan darah kotor. Darah nifas hanya keluar bersama baby dan bila keluar dia ada keluar darah sikit-sikit bersama dengan itu darah luka lah. Tapi darah nifas, darah wiladah bermaksud darah yang keluar bersama baby. Darah nifas adalah selepas baby keluar, itu baru darah nifas. Sebab itu ada perbahasan ulama berkenaan dengan lendir dan darah yang keluar sebelum baby keluar. Maka pendapat yang lebih kuat, lebih tenang adalah masih wajib solat. Jadi, samalah saya masa berhenti contraction tu, ambil wuduk. Lepas contraction datang, sabar dulu. Dah berhenti contraction sekejap, dia berhenti sekejap je. Lepas tu pakai telekong. Lepas tu, okey, sambung balik contraction datang. Menggelupur. Saya tak pernah ambil epidural. Saya tak tahu orang bersalin epidural memang tenang, relax. Sampai tahap dah 10 cm, doktor suruh push. Dia hilang rasa sakit tu, dia hilang. Jadi tuan-puan sekalian, saya tak berani. Pada doktor kata, Ustazah cubalah sekali ambil epidural, cubalah menikmati bersalin tanpa sakit. Macam tu kan. Boleh je ambil epidural tu, tak ada masalah. Jadi tuan-puan sekalian, tapi bila tak ambil ni, kita kena ni. Lepas tu bila solat, antara sakit contraction dengan contraction, macam mana tu nak solat? Solatlah sesimpel-simple yang boleh. Allahu Akbar, Al-Fatihah je. Lepas tu rukuk, masa rukuk sekali je, Subhanarabbiyal a'la. Ataupun Subhanallah je. Subhanarabbiyal azim, Subhanal azim je. Sami Allah liman hamidah. Masa sujud pun, Subhana. Kalau waktu yang sangat suntuk, sebenarnya kita boleh gantikan dengan Subhanallah pun. Duduk antara sujud, Rabbi fili tu rasa panjang, Subhanallah. Lepas tu, sebab duduk atas sujud tu memanglah rukun wajib, tapi bacaan tu sunat. Bacaan ketika duduk atas sujud tu sunat ayat, bukan sunat ayat, bukan rukun. Tapi duduk antara dua sujud tu wajib. Tapi dalam keadaan sakit, menahan sakit sangat dah ni, tiba-tiba tengah solat contraction datang, masa duduk atas dua sujud tu pun kita boleh Subhanallah. Lepas tu sujud, Subhanallah. Allahu Akbar, Al-Fatihah wajib. Kena baca sempurna. Lepas tu rukuk, yang lain semua ganti. At-tahiyat wajib baca penuh. Tak boleh ganti. Duduk tahiyat, Subhanallah, Assalamualaikum dah. Tak boleh. Sebab at-tahiyat itu ada 3 rukun. Duduk tahiyat wajib, bacaan tahiyat wajib, rukun, selawat dan tahiyat rukun. Jadi, lepas tu bagi salam. Rukun. Jadi, kita, ini bukan untuk orang sakit je. Untuk orang musafir, waktu suntuk, orang yang bekerja, majikan bagi 2 minit je solat. So, memang boleh pun. Zuhur, siap 2 minit. Ini dalam suntuk waktu. Terpaskan, jangan, macam tu boleh. Dia dalam keadaan tak gesa, tak ada apa-apa pun dia semayang macam tu. Tak boleh lah. Bagi yang ada cukup waktu, nanti bimbang solat tak sah sebab tak ada tomak ninah. Pasal tomak ninah, mazhab Syafi'i tomak ninah itu rukun. Tapi ada mazhab mengatakan tomak ninah bukan rukun. Sebab itu dalam situasi yang sukar, tengah contraction bersalin ni, contraction nak menunggu beranak ni, bukannya sakit biasa-biasa, memulas macam siap-siap perut.
tapi kita berusaha juga solat, maka kita solatlah subhanallah. Subhanallah. Allahu sami Allah man hamidah. Tapi tahiyat kena sempurna. Sebab itu pengalaman saya masa contraction tu ada yang datang masa tahiyat sampai kita berhenti tak nak baca. Tahan. Masa tu kan Allah. Tak apa. Contraction tiba-tiba datang. Allah. Lepas dah contraction tu pergi sekejap, masa tu baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh. Allahu Akbar. Perjuangan solat saat-saat sakit ni memang. Tak kira lah sakit nak beranak ke, sakit pening kepala ke, sakit apa. Kadang sakit perut datang memulas. Saya macam 2 hari lepas sakit peranakan macam jatuh. Bila peranakan jatuh, saya perasan. Saya kadang nak angkat barang tapi saya tahu saya sensitif. Sebab rahim saya dah bocor, rahim saya dah banyak kali jatuh, uri dah banyak kali lekat. So saya mudah sangat rahim jatuh. Tapi macam itulah saja nak nunjuk rajin. Nak buktikan kita ni rajin. Jadi bila angkat-angkat barang berat tu saya nak angkat juga. Sebenarnya memang saya tak boleh. Sensitif sangat. Walaupun saya urut angkat rahim apa semua masih ni. Jadi masa tu 2 hari lepas saya angkat berat. Adalah saya angkat apa, tak adalah berat sangat. Tapi bila rahim jatuh, tahu apa berlaku? Nak pijak kaki pun sakit tau. Kaki tu, bila kita berpijak, dia terus tangkap sini. Dan dia punya sakit rahim ni, dia pergi ke belakang tau. Lepas tu jalan tu macam, aduh sakit. Dia terus pergi sini. Duduk pun sakit. Lepas tu saya terlentang pun sakit. Ya Allah, terlentang pun sakit. Dia jadi semua sakit. Masa tu saya balik petang. Masa saya balik petang lambat tu pukul 7 tu dari pejabat. Pada nahan sakit tu. Lepas tu balik saya bertemu Husna hantar anak saya. Saya pun kononnya pada tahan sakit tu boraklah dengan dia. Tiba-tiba rasa macam nak tumbang tau. Saya pun pegang. Kenapa Ustazah? Tak apa rasa nak tumbang. Sebab itu wanita subhanallah kita ada rahim. Kita tahu sayanglah diri kita. Betul lah kita ni rajin nak angkat tu, nak dekor tu, nak ubah suai sofa lah apalah. Tapi kita tahu badan kita ada benda yang kita tak boleh buat. Jadi sebab itu kadang saya tu serang mak ayah saya tak boleh angkat berat. Saya tak boleh angkat. Sebab saya memang isunya antaranya rahim tu tak kuat lah. Walaupun Fatimah tu dah 4 tahun. Kalau kasar-kasar sikit dia masih ada kesan. Terima kasih semua. Mohon maaf. Tapi saya nak cerita. Masa saya solat maghrib tu, saya solat simple macam tu lah. Saya tetap berdiri, tetap sujud. Tapi nak turun sujud tu, padahal saya boleh pilih untuk duduk atas kerusi. Bila turun tu kan, bila nak bangun balik dan keadaan sakit tu. Dan saya boleh je solat duduk atas kerusi ketika itu. Walaupun yelah sihat, tapi tiba-tiba sakit tu datang kan. Boleh solat atas kerusi. Tapi kalau nak paksa juga, saya akan memilih solat yang paling simple. Itulah baca Al-Fatihah saja, bila sujud tu saja, bila rukuk. Simple saja. Sebab kita dalam keadaan menahan sakit. Sebab kadang-kadang kita rasa macam sayangnya dahi ni tak cecah tempat sujud. Bila duduk atas kerusi, yang paling rasa macam feeling tu masa sujud tu. Walaupun masa bangun tu sakit. Dia isu otot lah.